Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada dalam ruang lingkup pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan sekarang, zaman-zaman akhir zaman ni, Allah, banyak sangat penyakit-penyakit pelik yang tumbuh kan, yang keluar kan, secara tiba-tiba kan. Sebenarnya penyakit-penyakit pelik ni pun adalah salah satu daripada amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ni berlaku zolim terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap dunia ni, kan, terhadap sekeliling kita dan sebagainya. Cuma kita je yang tak ambil cakna dengan benda-benda ni kan. Sedangkan Allah menjadikan dunia ni, bumi ni sebagai tempat persinggahan kita, yang mana kita ni sebenarnya bertanggungjawab pada diri kita untuk berjuang balik semula ke kampung kita. Kat mana kampung kita sebenarnya? Kampung kita di kat syurga tu. Sebab permulaannya Nabi Adam tu diciptakan dan ditempatkan di dalam syurga, Adam dan Hawa kan. Dan ikut rentetan kisah dia, Nabi Adam dan Hawa ni dicampakkan ke dunia. Jadi sekarang ni kita ni duk berjuang untuk balik semula ke kampung kita dekat syurga nantilah. Tapi itulah, kita tak tahu lagi sama ada kita ni berjaya atau gagal kan. Tak macam peksa-peksa STPM, SPM kan, peksa hujung-hujung SEM tu kita tahu result dia. Sebulan dua pun kita dah tahu dah result dia. Tapi ujian dekat dunia ni kita tak tahu lagi result kan. Macam mana, kita tak tahu sama ada limpahan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu Taala ni merupakan salah satu jawapan kepada keputusan kita dekat masa kita dapat ujian ni, atau sebagainya lah. Kita tak tahu. Yang penting kita kena berusaha berjuang untuk balik semula ke kampung kita, dekat syurga nantilah. Kalau kita bercerita dekat budak-budak kecil, budak-budak tadika, sebab saya pun pernah mengajar pendidikan khas, diorang sangat seronok bila menceritakan tentang kehebatan syurga ni, kehebatan Allah Subhanahu Taala ni kan. Budak pendidikan khas kan, yang macam jalan sengit-sengit, keluar-keluar hingus apa kan. Tengok je macam keluar-keluar hingus, tapi dia masih lagi ada impian untuk masuk syurga sebenarnya. Kan. Walaupun mungkin dia tu Allah dah tempatkan dia dekat dalam syurga sebenarnya, Allah dah ready dah. Tapi bila kita bercerita kat dia, seronok sangat dia. Walaupun pada hakikatnya bismillah pun dia susah nak baca, tapi memang sangat seronok lah bila mengajar dia, sebab dia macam bersungguh-sungguh sangat nak. Dia tengok mulut kita, dia tenung mulut kita macam mana kita sebut bismillah tu. Jadi itulah sebab tu orang kata banyak pahala orang-orang yang mendidik ni sebenarnya. Sebab bila kita mendidik orang gunakan ilmu tu dan disampaikan kepada orang lain. Okey. Jadi saya ingin menyambung sedikit tentang huraian tafsili mengenai hadis orang yang muflis di akhirat. Dalam hadis tersebut dia menyebut beberapa perkara yang kita buat perkara tu, maka kita ni dikategorikan sebagai orang yang muflis. Yang mana perkara-perkara ni merupakan adalah perkara yang berkait dengan orang. Yang ini kita boleh kata dia menzalimi orang lah, senang cerita kan. Iaitu ialah yang pertama dalam hadis tu dia ada sebut mencaci maki. Ialah kita, mulut kita pun kita susah nak kawal kan. Seterusnya menuduh tanpa bukti ya.
Ni pun bukan senang ni. Kita nak percaya orang kan. Tapi jangan sampai menuduh tanpa bukti lah. Seterusnya, memakan harta secara zalim, membunuh dan menumpahkan darah. Yang ni sesuka hati lah kan. Suka hati je nak bunuh orang. Kan. Ni orang kata apa, orang muda ni bahaya lah kan. Sebab dia terpengaruh dengan game-game dan sebagainya. Takut dia senyap beli pistol dan sebagainya, dia tembak orang. Bahaya. Seterusnya, memukul sesuka hati. Pun tak boleh juga kita nak memukul orang sesuka hati. Benda ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Nabi pun dipukul orang sebenarnya. Nabi pergi ke Taif kena pukul. Nabi pergi kat sini, tapi bila kita tengok peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi berjalan tu, tala'al badru alaina. Nabi berjalan tu, ramai orang duk bersorak-sorak kan. Tapi pada hakikatnya, ramai pemimpin di Madinah itu tak menyokong Nabi, tak suka dekat Nabi sebenarnya. Yang suka kat Nabi tu raja dia je kan. Tapi pemerintah pula, pemimpin, pembantu-bantu raja ni lah, dia terpaksa juga terima sebab raja tu nak sangat Nabi datang ke Madinah kan. Seronok orang bila Nabi datang, bersinar-sinar mata dia orang tengok Nabi, melompat-lompat orang kan tengok Nabi. Okey, ini sebenarnya muflis yang sangat berbahaya kepada seseorang Muslim. Ini manusia kerana menyebabkan kerugian yang tidak mungkin dapat diganti semula. Kita dekat atas dunia ni, kalau miskin macam mana sekalipun ada orang bantu. Macam zaman sekarang ni orang duk sibuk, orang duk kibur bendera putih kan. Untuk dapatkan bantuan makanan dan sebagainya. Maksudnya bila dia muflis dan sebagainya, dia tetap juga dapat makan dan dapat ganti balik muflis dia itulah. Okey, hadis ini mengingatkan seseorang agar memelihara amal kebaikannya dengan baik, iaitu dengan tidak melakukan dosa terhadap sesama manusia. Nanti dosa itu akan menghapuskan amal kebajikannya dan menjadikannya bagaikan orang muflis yang tidak cukup harta untuk membayar hutang yang lebih besar. Macam itulah kan. Kita kena berhati-hatilah. Kita ni orang yang semayang dan sebagainya, sepatutnya semayang itulah menjadi benteng kepada kita untuk kita jauh daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.